Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Warga emas dan golongan yang memerlukan bantuan mendapat pemedulian sewajarnya di bawah program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Anggaran penduduk negara Brunei Darussalam mencatatkan pertumbuhan tahun lalu berbanding tahun sebelumnya. Majlis Keagamaan dan Kebajikan terus menyemarakkan bulan Ramadan demi meraih keberkatan dan pahala berlipat ganda. Rombongan Tadarus Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi menandakan sempurnanya Majlis Tadarus yang dikendalikan oleh kementerian tersebut di masjid-masjid di seluruh negara. Majlis diadakan petang kemarin di Masjid An-Naim, Kampung Pancur, Mengkubau. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan diikuti dengan tadabbur Al-Quran. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas juga menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung petang kemarin di masjid berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 10 anak yatim di Kampung Kilanas. Derma tersebut merupakan hasil dari tabung derma khas anak-anak yatim kampung berkenaan. Juga mengadakan majlis yang sama pegawai-pegawai masjid dan jawatan kuasa takmir Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusuk. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 20 anak yatim dari Kampung Serusuk dan Kampung Delima 1. Program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sempena bulan Ramadan dilaksanakan bagi membantu meringankan keperluan perbelanjaan dalam bulan Ramadan dan membawa keceriaan kepada warga emas dan golongan yang memerlukan bantuan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ia juga sejajar dengan matlamat strategik yayasan dalam mengimbangi pemedulian terhadap keperluan asasi golongan yang memerlukan. Sempena bulan Ramadan tahun ini, RM139,300 disumbangkan kepada 150 buah keluarga. Di daerah Brunei dan Muara, rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Yayasan juga menyumbang peralatan keperluan pesakit khususnya bagi warga emas. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Di daerah Blaid, 4 buah keluarga menerima sumbangan program berkenaan. Penyampaian sumbangan diketuai oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Di daerah Tutong, rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Juga menyertainya Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Temburung, sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, selaku ahli lembaga pengarah yayasan kepada 5 buah keluarga terdiri daripada warga emas serta golongan yang memerlukan.
20 individu ditahan kerana dipercayai terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Butirannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Pentingnya mendidik diri untuk menjadi umat yang baik melalui penjagaan solat, memperbaiki amalan harian serta meneladani akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berpandukan ajaran Al-Quran. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam ceramah khas sempena sambutan Nuzul Al-Quran Jabatan Majlis Mesyuarat. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Laila, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya hari ini mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim. Diadakan di kementerian berkenaan, acara dikendalikan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pengisian acara ceramah khas bertajuk Jangan Renggangkan Hidup dengan Al-Quran dan penyampaian derma kepada 30 anak yatim dari warga kementerian berkenaan. Jemput Awang Muhammad Danish Ashraf bin Rasmi Dayang Siti Hawa. Sementara itu, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian derma. Majlis sempena sambutan Nuzul Al-Quran itu berlangsung di Surau Pusat Berkenaan, Kampung Bengkurung. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 47 penerima terdiri daripada anak-anak yatim, kanak-kanak kurang bernasib baik dan ibu tunggal. Sumbangan antaranya daripada Kedutaan Republik Rakyat China di negara ini yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Zhao Zhenguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar petang tadi menganjurkan World Quran Hour. Majlis berlangsung di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan bacaan dan tadabbur surah As-Saff. World Quran Hour merupakan salah satu acara global dan Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah merupakan salah satu hos bagi negara Brunei Darussalam. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Mengetuai rombongan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Orang ramai berhasrat untuk menghadiri majlis junjung ziarah di Istana Nurul Iman sempena Hari Raya Aidilfitri perlu mengikuti etika kod pakaian. Ikuti butiran lanjut mengenainya dalam promo ini. Raya Aidilfitri tahun 1446 Hijrah, Istana Nurul Iman akan dibuka selama 2 hari, iaitu pada Hari Raya kedua dan Hari Raya ketiga.
Majlis Junjung Ziarah akan diadakan pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari dan dari pukul 2 petang hingga 4 petang bagi membolehkan orang ramai menghadap dan menjunjung ziarah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat diraja. Etika kod pakaian orang awam dan para pelancong. Bagi lelaki, berpakaian baju cara Melayu lengkap, sinjang dan bersongkok. Lunch suit, pakaian Melayu Islam Beraja, yakni MIB dan bersongkok. Pakaian kebangsaan negara masing-masing bagi warga negara asing. Mengenakan baju kemeja berkolar, berlengan panjang dan bertali leher. Memakai blazer. Berpakaian kemas dengan baju kemeja berkolar, dengan lengan panjang serta seluar panjang dan keterampilan yang baik dan memakai kasut. Bagi perempuan, memakai baju kurung dan bertudung, memakai kebaya, pakaian kebangsaan negara masing-masing bagi warga negara asing. Baju kemeja wanita berlengan panjang dan seluar panjang berwarna gelap atau skirt labuh panjang dan lunch suit. Berpakaian kemas serta sopan dan keterampilan yang baik dan memakai kasut. Diperingatkan pakaian yang tidak dibenarkan adalah seperti berikut. Memakai topi atau cap, baju lengan pendek atau t-shirt atau sukan, seluar jeans atau pendek atau sukan, skirt pendek atau leggings, memakai sandal atau selipar. Sistem pengangkutan shuttle bus dan tempat letak kereta para pengunjung semasa Majlis Junjung Ziarah Hari Raya Aidilfitri 1446 Hijrah. Bagi memudahkan orang ramai dan para pengunjung, perkhidmatan shuttle bus ke Istana Nurul Iman akan beroperasi selama 2 hari, iaitu pada 2 dan 3 Syawal 1446 Hijrah. Bermula pada pukul 7 pagi di keempat lokasi yang dikenal pasti mengikut kod warna tertentu, yakni tertakluk kepada lokasi masing-masing seperti berikut. Jamiah Asri Hassan Al-Bolkiah dengan kod pengangkutan warna biru. Stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas dengan kod pengangkutan warna hijau. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dengan kod pengangkutan warna merah jambu. Dan bangunan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan kod pengangkutan warna jingga. Bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas, orang ramai adalah disarankan untuk berkongsi kereta, yakni carpool, ke tempat-tempat letak kereta yang telah pun dinyatakan. Para pemandu kenderaan dan jentera berat dinasihatkan untuk mengelak jalan-jalan utama seperti Lebuh Raya Sultan Hassan Al-Bolkiah menuju Bandar Seri Begawan dan ke Istana Nurul Iman, Jalan Stadium, Jalan Menteri Besar, Jalan Perdana Menteri, Jalan Masjid Omar Ali Saifuddin, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Jalan Kiarong. Orang ramai perlu mematuhi etika kod pakaian sebelum berkunjung ke Istana Nurul Iman. Setelah menghadiri Majlis Junjung Ziarah, orang ramai adalah diperingatkan untuk kembali menggunakan pengangkutan mengikut kod warna yang dinyatakan bagi menuju ke tempat-tempat letak kereta yang dihaskan. 20 individu berumur antara 18 hingga 52 tahun ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan jumlah rampasan sebanyak 19.33 gram syabu. Penahanan dibuat hasil operasi Ursa Hill 2 oleh Biro Kawalan Narkotik BKN dengan kerjasama Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Jabatan Custom dan Excise Diraja pada 18 Mac 2025. Operasi yang melibatkan 164 anggota menumpukan kepada pengedar dan pengguna dadah di kawasan rancangan perumahan negara Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong. Ia adalah operasi susulan yang telah dijalankan pada bulan Jun dan Julai tahun lalu. Turut dirampas alat perkakas yang diubah suai untuk menyalahgunakan dadah, satu unit telefon bimbit dipercayai digunakan dalam menjalankan aktiviti pengedaran dadah dan peralatan dipercayai digunakan untuk membungkus dadah seperti alat timbangan digital, plastik lut sinar kosong dan gunting.
Salah seorang yang ditangkap akan turut disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas, boleh membawa hukuman maksima 20 tahun penjara dan 15 sebatan dan hukuman minima 5 tahun penjara dan 5 sebatan. Individu terbabit adalah tangkapan berulang dan mempunyai kes yang masih menunggu proses pendakwaan. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian, pelbagai barang tegahan juga ditemui termasuk beberapa karton rokok, rokok elektronik vape dan jus vape. Kes tersebut telah diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan selanjutnya. Anggaran penduduk negara Brunei Darussalam bagi tahun 2024 mencatatkan jumlah penduduk seramai 455,500 orang berbanding 450,500 orang pada tahun 2023. Ini menunjukkan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 1.1% sama seperti tahun 2023. Jumlah penduduk pada tahun 2024 terdiri daripada 240,700 orang lelaki dan 214,800 orang perempuan. Nisbah jangkina ialah 112.1 orang lelaki bagi setiap 100 orang perempuan. Rakyat Brunei menyumbang bahagian terbesar sebanyak 346,500 orang, manakala bahagian penduduk tetap dan penduduk sementara masing-masing 26,300 orang dan 82,700 orang. Daerah Brunei dan Muara mempunyai bilangan penduduk tertinggi diikuti daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong. Dari perspektif taburan umur, kira-kira 19.9% daripada jumlah penduduk berumur di bawah 15 tahun, 72.8% berumur 15 ke 64 tahun dan 7.3% berumur 65 tahun dan ke atas. Umur penengah median bagi tahun 2024 adalah 32.4 tahun berbanding 32.5 tahun pada tahun 2023. Bangsa Melayu merupakan komuniti terbesar di negara ini dengan agihan 73.7% daripada jumlah penduduk. Bangsa Cina dan lain-lain bangsa masing-masing merangkumi 9.6% dan 16.7% daripada jumlah penduduk. Laporan Anggaran Penduduk 2024 boleh didapati di laman sesawang JPES. 200 anak yatim menerima derma pada Majlis Penyampaian Derma Anak-anak Yatim dan berbuka puasa anjuran Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Majlis diadakan petang kemarin di Dewan Muhibah Brakas. Penyampaian derma disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara dan wakil daripada beberapa syarikat swasta dan persendirian di negara ini. Terdahulu diadakan majlis bacaan tahlil. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Abdul Razak Holdings Group of Hotels dan Persekutuan Pacuan Empat Roda Brunei Darussalam petang kemarin mengadakan program infak Ramadan bagi 6 buah keluarga murid sekolah agama yang memerlukan. Penyampaian sumbangan diadakan di 5 buah kediaman di daerah Temburong dan sebuah kediaman di Kampung Perpindahan Lambak Kanan. Penyerahan sumbangan di daerah Temburong disempurnakan oleh Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, Pemangku Pengarah Pengajian Islam, Awang Haji Suhaimi bin Haji Awang Besar, Pengarah Abdul Razak Holdings dan Awang Mazlani bin Mahadi, Timbalan Preston, Persekutuan Pacuan Empat Roda Brunei Darussalam. Program merupakan kesinambungan dari program Iftar Ramadan yang diungkayahkan bersama oleh Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Abdul Razak Holdings dalam imarahkan bulan Ramadan dengan amal kebajikan.
Kumpulan syarikat Samima Sendirian Berhad mengadakan majlis penyampaian sumbangan bagi anak-anak yatim dan golongan yang kurang berkemampuan. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Penyampaian derma kepada 16 anak yatim disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz. Sementara sumbangan kepada 20 keluarga asnaf fakir miskin disampaikan oleh Haji Hidayatullah bin Haji Tajuddin, Pengarah Urusan Syarikat Samima Sendirian Berhad. Acara bertujuan menyantuni anak-anak yatim dan golongan yang kurang berkemampuan sempena Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. 8 buah keluarga yang memerlukan di 4 daerah menerima sumbangan berupa barang keperluan rumah dan wang. Sumbangan tersebut merupakan kempen derma yang diukayahkan oleh Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDAC. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Arif Radin Syafi'i bin Radin Mas Basyuni, Pengerusi BDAC. Inisiatif merupakan sebahagian daripada usaha tanggungjawab sosial korporatnya untuk memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Ia juga dihasrat untuk menggalakkan semangat positif dan kerjasama dalam kalangan kekitangan selaras dengan matlamat BDAC yang lebih luas dalam mengamalkan nilai integriti dan sokongan kepada masyarakat. Hengi Industri Sendirian Berhad mengadakan majlis khatam Al-Quran sebagai menandakan sempurnanya bacaan Al-Quran sempena bulan Ramadan. 79 kekitangan Hengi Industries diraikan pada majlis tersebut yang berlangsung di Masjid Az-Zakirin, Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang. Juga diselajurkan penyampaian sebuah meja bulat dan 10 kerusi sebagai wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. Go Mamam, platform e-dagang terkemuka Brunei melancarkan perkongsian mereka secara rasmi dengan Platinum Matrix Global Inovasi PGI Data, iaitu penyedia penyelesaian transformasi digital dari Indonesia. Di samping itu, data PGI juga akan bekerjasama rapat dengan Vonage, rakan kongsi penyepaduan untuk memastikan penyepaduan yang lancar bagi aplikasi Go Mamam baharu. Kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan aplikasi Go Mamam, menambah baik pengalaman untuk pelanggan, perniagaan dan kekitangan. Dengan memanfaatkan data besar, aplikasi Go Mamam akan menjadi lebih mesra pengguna sesuai dengan keperluan pengguna. Pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan yang tidak halal. Peringatan itu dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah selepas bahagian kawalan makanan halal menerima aduan mengenai 2 produk makanan. Produk Lirate Tread Without the Cheat Perisa Matcha jenama MyProtein keluaran The Heart Group THG Nutrition Limited United Kingdom disahkan mengandungi kolagen daripada haiwan lembu yang sumber dan status halalnya diragui, memandangkan produk tersebut tiada pengiktirafan halal daripada Badan Pensijilan Halal yang diiktiraf. Sementara itu, biskut jenama Tim Tam keluaran Arnold Biscuits Limited Australia didapati dikilang dan diproses menggunakan peralatan yang sama dengan produk yang mengandungi daging tidak halal. Oleh yang demikian, bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah memaklumkan kepada pemilik perniagaan yang menjual produk-produk makanan keluaran syarikat berkenaan untuk segera mengasingkan dan menjualnya di ruang yang tidak terdedah kepada orang awam. Sebuah syarikat dikenakan kompaun selepas didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021.
Syarikat Nur Sabrina Sendirian Berhad dikenakan kompaun RM1,000 oleh unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong atas kesalahan melonggokkan sampah di tempat awam. Syarikat tersebut dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000. Dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Skuad bola sepak negara Brunei Darussalam akan memulakan saingan peringkat kumpulan B bagi kelayakan Piala Asia 2027 awal pagi esok. Skuad negara akan menentang Lebanon di Stadium Saud bin Abdul Rahman, Qatar. Selain Lebanon, skuad negara diletakkan dalam kumpulan B bersama Yaman dan Bhutan.